pagi tadi sampailah ke sekarang, inilah kali ketiga saya bercakap dekat depan Zoom. Bab kata Coach Lin nak jadi fighter kena bercakap sampai muntah depan komputer, insya-Allah akan dapat fighter. Jadi bersama-sama dengan saya sekali lagi Papa Berry, tapi kali ini saya bukanlah orang yang akan menyampaikan, sebaliknya saya bertindak sebagai MC bidang terjun pada malam ini untuk kita punya leader yang sangat-sangat luar biasa pada malam ini. Dan tajuk kita malam ini lari sedikit macam biasalah. Kalau namanya sistem day Coach Lin, dia tak akan sembang bab forever. Sebab kalau you nak sembang bab forever, banyak dah kelas yang sembang bab forever. You nak kelas 5cc, you nak kelas NDO, you nak kelas GEP, ada dah kat sistem dia yang digariskan ataupun yang disusun oleh para leader lain, termasuklah oleh Sifu Datuk Dr. Desmond melalui sistem dia setiap hari Selasa tersebut. Tetapi kalau sistem dia Coach Lin, kita akan fokus kepada alatan bantu mengajar, alatan bantu perang kita, bagaimana kita dah ada segala ilmu pasal forever living. Kita dah tahu pasal marketing plan, kita dah tahu pasal produk, kita dah tahu pasal insentif. Tetapi bagaimana kita hendak memposisikan diri kita sebagai orang yang akan memberitahu kepada masyarakat dekat luar sana itu berkenaan dengan apa yang ada dekat forever. Yang paling penting, kita dengan kelas-kelas lain kita belajar tentang macam mana nak masak. Kita belajar tentang macam mana nak susun baju. Kita belajar tentang macam mana nak cari baju. Kita belajar tentang macam mana hendak menyediakan barang-barang atas kedai. Tetapi kelas-kelas di bawah sistem day Coach Lin lebihnya untuk memberitahu kita atau mengajar kita bagaimana kita hendak untuk menjadi kedai yang stand out berbanding dengan kedai-kedai yang berlambak-lambak lain dekat luar sana tu tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi pada malam ini siri pertama daripada siri terbaru kita iaitu berkenaan dengan positioning dan branding di social media dan di mana-mana sahaja. Okey. Dan pada malam ini kebetulannya kita akan bermula dengan satu perkara yang memang merangkumi semua social media. Iaitu satu benda yang kita perlu ada untuk mengemaskan ataupun untuk menyusun semua social media kita agar jadi teratur. Tak adalah berterabur, orang minta link WhatsApp, baru kita bagi WhatsApp. Ke orang minta link Facebook, bagi link Facebook. Tunggang terbalik sebagainya. Tetapi dengan item ini, kita boleh mengumpulkannya di bawah satu bumbung. Kalau orang minta info berkenaan kita, ambil satu link, segala-gala berkenaan aku ada di situ. Jadi insya-Allah pada malam ini, saya ingin mempersilakan sahabat saya ini, Akak Long dalam rangkaian Akila. Memang seorang yang sangat-sangat luar biasa. Dahulu memang asal duduk di Kuala Lumpur satu ketika dahulu, kini bermastautin di Beranang, merupakan manager pertama di bawah rangkaian CBM Ezlin dan juga senior manager yang pertama di bawah rangkaian CBM Ezlin, dan di bawah beliau sudah ada 2 orang manager direct dan juga ada seorang cucu manager insya-Allah. Dan tak lama lagi rangkaian beliau juga akan menghasilkan lebih ramai lagi leader-leader yang sangat-sangat luar biasa hebat. Dan beliau boleh kita gelarkan sebagai wanita besi. Nak tahu besi dia keras mana? Kau pergi rumah dia, kau try karate tangan dia tengok. Kalau tangan kau tak patah, insya-Allah okey lah tu. Tapi kalau tangan kau patah, tanggung sendiri. Jangan minta bil dekat aku, okey? So, tak nak membuang masa, saya nak mempersilakan Akak Long kita, sahabat kita, kira orang kata apa, mentor kita juga dalam Akila Legacy ini, Senior Manager Mardiana alias. Jeng 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 jeng. Aku tambah sikit muzik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Boleh dengar suara Kak Mar? Boleh dengar Okey, terima kasih Baba Berry. Okey, first of all nak ucap terima kasih pada Coach Lin bagi peluang dan ruang untuk Kak Mar sharing malam ni, dan juga terima kasih pada MC Bidang Terjun Papa Berry. Kita memang tak ready pun dengan MC, tiba-tiba Coach Lin kata, Kak Mar siapa MC? Sudah bagi je lah Papa Berry jadi MC katanya. Okey, kita bagi je Papa Berry. Since Papa Berry pun dah bercakap daripada siang tadi kan, so kita teruskan je, bagi dia exercise sel muka sikit. Aku rasa tekak aku ni dah kering gila dah. Kejap lagi calor ni. Kena standby air kat tepi tu Baba Berry. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. First of all, bagi yang belum kenal, Kak Mar perkenalkan diri dulu. Mardiana binti Alias. Macam Papa Berry cakap, dulu pernah stay di KL. Sekarang duduk di Beranang dan memang asalnya orang Beranang lah. Orang Beranang Selangor macam tu. So kalau ada geng-geng Negeri Sembilan, boleh speaking Negeri Sembilan dengan Kak Mar, insya-Allah tak ada masalah.
Okey, so Alhamdulillah Kak Mar juga dah hampir seminggu juga bercakap di depan komputer. Bak kata Coach Lin, kena bercakap depan komputer sampai lenguh rahang mulut tu. Kan, so kita sahut, kita buat juga live pukul 4 petang. Alhamdulillah, insyaAllah kita ada rezeki, kita akan teruskan untuk live pukul 4 petang setiap hari lah. Tengok pada keadaan lah, sebab sekarang pun hujan kan petang. So kalau kata ada ke lapangan, bolehlah jalan-jalan singgah sesi ngopi bersama Kak Alu dekat FB Live ya. Okey, hari ni tajuk kita apa Tajuk kita dia macam ala-ala bunyi makanan sikit, tapi dia bukan makanan. Okey, dia bukan makanan. Kak Alu sharekan, Kak Mar sharekan skrin sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekejap ya. Alright. So boleh nampak slide? Boleh nampak slide, cuba bagi dekat chat room tu nombor 1. Cuba bagi dekat chat room nombor 1, 1, 1, 1. Bagi energi sikit kat Kak Mar. Okey, kita nampak banyak nombor 1 dah appear. Alhamdulillah. Alright. Okay, so dia punya tajuk hari ni segalanya tentang beacons. Dah bunyi macam makanan kan? So, sebelum kita bermula, sebelum Kak Mar mula dengan slide seterusnya, Kak Mar nak tanya dekat sini, siapa dekat sini yang ada lebih daripada 2 social media? Maksudnya dia ada IG ke, dia ada Facebook ke, dia ada TikTok ke, maksudnya dia ada di banyak social media. Siapa ada lebih daripada 2 social media, bagi Kak Mar 2 dekat chat room. So kita nak tengok sama ada tajuk ni memang untuk you all ataupun tidak. Siapa ada lebih daripada 2 di social media, tolong bagi tahu. Tiba-tiba Papa Berry 8. Orang kata siapa lebih daripada 2, tiba-tiba dia 8 Okey, alright. So maksudnya memang kelas ni memang untuk kita semua. Kan kita nak cerita tentang beacons. So apa itu beacons? Okey, kalau kita tengok beacons tu, next slide dia adalah ini kira macam dia punya, kalau kita klik dekat logo beacons tu, what is the first page yang you all akan jumpa? You akan jumpa. Sama cakap full screen. Full screen. Full screen, ya. Sekejap, ya. Ada pula Kak Mar punya full screen. Ting. Gitu. Nampak Baru okey. Dah. Okey. So apa tu beacons? Dia kata apa? A website that can keep up with your content. Itu cakap orang putih ni lah, kan? Cakap senangnya, cakap pasal dia apa? Himpunan semua link media sosial yang anda ada. Okey, so maksudnya malam ni apa first step yang korang kena buat adalah apa? Senaraikan semua link korang punya media sosial. Okey, kena standby siap-siap. Supaya lepas dia habis kelas ni, dah terus boleh buat korang punya beacons page. Okey? Okey, kita teruskan ya. So maksudnya semua dah tahu beacons ni untuk apa? Untuk dihimpunkan semua link media sosial korang. Jadi orang macam Papa Berry kata tadi, nak tengok TikTok, okey. Semua dah ada dalam ni. TikTok ada, page ada, IG ada, apa lagi? Facebook personal ada, alright? YouTube channel ada. So letakkan semuanya di satu page, you punya beacons page. Okey. So apa fungsi beacons page ni? Dia nak buat apa ni sebenarnya? Dia nak memudahkan anda. Okey, dalam bisnes dia ada dua entiti yang terlibat. Seller dan juga buyer. So beacons ni untuk memudahkan anda sebagai seller, consultant, sebagai coach, dia mudahkan buyer anda juga. Kan kita nak menjual, kita nak jual dekat siapa? Kita nak jual dekat orang. Macam siang tadi Papa Berry kata, kita bukan jual dekat tiang lampu. Kita bukan berinteraksi dengan tiang lampu. Kita berinteraksi dengan orang. Jadi kita kena mudahkan kita juga sebagai konsultan, sebagai seller, dan kita nak mudahkan juga prospek anda. Okey? Contoh macam ni lah. Kita pergi kedai emas, alright? Kedai emas Habib Jewels. Dia kata dekat kedai dia, okey, dia sediakan kerusi cantik untuk kita masuk dalam,
tengok emas kat kedai dia. Ada kerusi, ada aircon, disediakan air contohnya kan. Dan dia punya tukang jual tu pun dengan muka senyum. Okey, itu satu kedai dah, kedai Habib Jewels. Satu lagi kedai ni, kedai emas XYZ contohnya. Kerusi pun tak ada, dah lah panas, aircon tak ada, kipas pun hala ke seller dia je. Kan, tak hala pun ke customer. Muka pun ketat, muka kedai toket emas tu. Okey, jadi kita nak masuk kat mana ni? Mesti kita nak masuk kat tempat yang mudahkan kita. Ada kerusi, boleh duduk, nak tengok dengan tenang emas tu. Betul tak? Jadi ini tujuannya beacons ni tadi. Dan inilah yang Coach Lin minta Kak Mar kongsikan malam ni. Okay. So dia punya kelas dia sedikit technical, tapi kita cuba juga nak bagi mudahkan. Supaya lepas ni kalau sesiapa tanya macam mana nak buat beacons ni Kak Mar, macam mana nak buat beacons ni Coach Lin, macam mana nak buat beacons ni Papa Berry katanya kan. Okey, boleh ambil link dekat Coach Lin punya YouTube contohnya kan, yang Kak Mar difahamkan link rakaman ni akan diletakkan dalam Lin punya YouTube channel. Okey, bila masa nak guna beacons? Bila masa nak guna? So kalau tengok dekat sini Kak Mar letakkan seolah-olah setiap apa yang korang buat sebagai FBO ni, korang kena gunakan beacons korang ni. Okey, nak buat prospecting guna, follow up pun guna, closing pun guna, nak jual guna, nak sponsoring guna, nak servicing guna. Pendek kata celik mata je apa je korang buat berkenaan dengan Forever, gunakan beacons page korang dengan baik. Sehabis mungkin. Maksudnya dekat sini kita kena buat beacons page kita ni, kita kena susun dia, kita kena create dia sekali, okey, dan kita boleh gunanya berkali-kali. Kita tak payah nak di manakah datangnya bunyi tersebut ding 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 ding. Dan. Okey Kak Mar, proceed. Kak Mar ter-unmute. Kak Mar. Okey, mencari butang unmute. Okey, maksudnya kalau orang tanya masa bila nak guna beacons ni, setiap masa. Okey, jadi maksudnya masa korang prospecting, ayat dia lainlah sikit. Okey, masa buat prospecting orang belum kenal kita kan. Jadi kita kena perkenalkan diri kita dulu. So ayat dia bagilah ayat berkenalan sikit. Okey, kalau masa follow up pula boleh contohlah orang prospecting kita bagi salam assalamualaikum. Kita punya tak kisahlah voice note ke type ke kan. Assalamualaikum, saya Mardiana, Forever Business Owner daripada Seremban pula daripada Beranang contohnya kan. Salam perkenalan daripada saya macam tu kan. So saya nak kongsi sikit ni, bagi tahulah permulaan dia apa. So lepas tu bagilah sertakan link dia. Selalunya saya akan update saya punya tentang Forever di media sosial. Boleh klik saya punya link beacons ni untuk update macam tu. So kita bagi dia untuk prospecting bagi first time. Okay. So lepas tu maybe dalam seminggu lepas tu ke follow up balik. Assalamualaikum sis, apa khabar? Saya doakan sihat selalu. Dah tengok ke belum saya punya link yang saya kongsikan link hari tu? Okay, follow up dia. Okay. So kalau selling pun boleh guna juga korang punya link beacons ni. Jangan lupa selitkan. Kalau buat posting dekat Facebook pun letak juga beacons link tu nanti. Kalau buat dekat IG, dekat korang punya caption tak boleh letak ada link kan. So nak letak kat mana? Letak dekat bio. Okey, kena letak. Dekat Facebook nak letak kat mana? Letak dekat atas. Dekat bawah profil, dekat bahagian profil bio tu pun boleh. Nak letak dekat atas tu pun boleh. Letak link korang punya beacons ni. So maksudnya beacons korang ni tak boleh carca merba, tak boleh cincai-cincai. Sebab dia merupakan benda yang pertama orang akan tengok bila orang klik. Wah, bagusnya budak ni, apa benda ni ada beacons ni, sangat tersusun, sangat sistematik, sangat profesional. Jadi kita tak boleh main cincai-cincai buat dekat beacons kita tu. So hari ni kita akan belajarlah macam mana cara dia. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh letak dekat chat room ya. Nanti Kak Mar cuba baca insya-Allah. Okey, so sekarang ni jom kita tengok rupa beacons ni bagaimana. Macam mana rupa beacons ni kan? Jom kita tengok Kak Mar klik. Bismillahirrahmanirrahim. Macam gini. So kalau siapa yang dah pernah tengok Kak Mar punya beacons ni, dia dah pernah klik, macam inilah mukanya, rupanya.
Okey, ni layout dia. Dia ada header, dia ada nama, okey. Dia ada location, dia ada bio, maksudnya korang nak orang kenal korang sebagai apa. Okey, maksudnya korang punya personal branding letak dekat bahagian bio tu, okey. Lepas tu dekat, kalau perasan dekat ikon yang macam warna putih ni, macam logo-logo ni, logo ni sebenarnya dia hidup tau. Kalau korang klik dekat TikTok, dia akan pergi ke TikTok Kak Mar. Kalau korang klik dekat WhatsApp status, WhatsApp logo tu, dia akan pergi dekat WhatsApp Kak Mar lah. Jadi hari ni kita akan ajar macam mana nak letak. Macam mana nak letak link dekat setiap logo tadi. Okey, lepas tu dekat dekat bawah social icons ni dia ada text ni. Okay. And then dia ada link, berderet link kat sini. Okay, that's why tadi Kak Mar tanya siapa ada lebih daripada 2 media sosial. Sebab kita nak letakkan dekat korang punya Beacons page ni. So kalau siapa ada Facebook personal letak kat sini. Ada page juga letak je kat sini. Ada YouTube letak dekat sini. Ada Pinterest. Actually Pinterest ni bukan Pinterest Kak Mar tau. Actually Pinterest ni is a Pinterest HQ sebenarnya. So korang boleh juga letak kat korang punya Beacons page. Dan Pinterest punya gambar-gambar memang super duper awesome cantik. Korang boleh ambil je dan letak juga dekat korang punya IG ke contohnya kan. Macam tu. Letak dekat WhatsApp status ke. Okay. So ada apa lagi? Ada katalog, ada Telegram, Instagram, ada TikTok. So boleh letak semua dekat sini, tak ada masalah. Lepas tu layout ni kita boleh design sendiri ikut yang kita suka. Okey, macam tadi Kak Mar ada link media sosial. Lepas tu bawah tu Kak Mar letak Kak Mar punya email list. Email list untuk apa? Untuk kita collect database. Macam tu. Kalau tak nak letak email list ni pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Lepas tu kita boleh letak juga video-video. So select lah video yang korang suka ataupun video yang korang rasa orang kan macam terus rasa macam nak tahu siapa dia ni, apa budak ni buat, apa bisnes dia buat. Macam tu kan. So boleh letak dekat korang punya Beacons page. So ini Kak Mar punya link Beacons lah. Okay. Alright. Lepas tu. Okay. Setakat ni faham ke tentang Beacons ni? Dah tahu ke macam mana nak buat? Siapa yang dah ada Beacons dia? Cuba bagi 3. Siapa dah ada Beacons page? 3. Ya, JLT Izalin first. 3. Siapa dah ada? Dah ramai. Kak Mar, Ya. dah boleh buka soalan ke? Nak tanya boleh? Nak tanya sekarang? Boleh? Tak ada masalah. Nak tanya yang Beacon semua ni boleh, bukan boleh. Dia kena update setiap hari ke? Ataupun kita update dekat Instagram, TikTok tu automatik dia akan update sendiri. Macam tu? Ya, betul. Kita update di media sosial kita. Dekat Beacons ni kita klik dah updated dah. So Beacons ni kita akan buat sekali je. Buat sekali cantik, adjust bagi lawa semua, bagi orang macam tak serabut. Lepas tu dah. Unless kalau macam Irah nak tukar pula lepas tu kan, nak tambah pula lagi ke, boleh. Okey, tapi dia macam Linktree. Dia macam Linktree. Yes, dia macam Linktree. Cumanya dekat sini dia ada tambahan lagi lah. Dia ada gambar, dia ada video, macam gitu. Siapa dah ada Linktree dah mudah. Yelah, dia lagi comel lah orang kata kan. Adalah benda-benda lain yang ditambah-tambahnya kat sini. Menjawab soalan? Clear. Ya, okey, alhamdulillah. So orang comel macam aku kena pakai Beacon lah. Oh, orang comel jaga kan? Okey lah. Comel lah sangat. Okey. Lagi comel Beacons ni macam Linktree kan kata Ayah. Okey. Betul ke kata Ayah ni? Aku nampak nama Nurul Ayah je ni. Okey. So maksudnya ramai juga dah yang ada Beacons ni, alhamdulillah. So jangan risau, kita tak ada pun nak kena update dia hari-hari, tidak. Kita cuma update dekat korang punya media sosial sahaja. Okey. So macam mana nak start buat Beacons ni? Okey, first dia ada 2 cara lah. Pertama, kalau korang pergi dekat Beacons page Kak Mar tu, kalau klik dekat link tu, korang nampak satu box yang macam tergedik-gedik kiri kanan tu, korang boleh klik dekat situ. Okey. Dan follow je step dia. Itu cara pertama untuk buat Beacons lah. Alright. Yang kedua, korang boleh pergi drag lagi ke bawah Kak Mar punya Beacons page tu sampai korang jumpa logo Beacons kat bawah ni. Dekat lautan ni, nampak tak laut ni? Kat pantai ni. Klik kat situ pun boleh juga. Asalnya Kak Mar jumpa Beacons ni masa awal pagi sebenarnya, macam sebelum subuh macam tu kan.
tiba klik dekat Kak Mar punya inbox, ada satu hamba Allah ni, dia bagi link beacons dia. Cakap apa benda ni, tak pernah nampak. So kita pun explore, nampak macam interesting. So memang Kak Mar habiskan masa daripada pagi tu sampai ke petang create beacons page Kak Mar ni 1 hari. Sebab kita dah ada media sosial kita kan. Jadi kita cuma tinggal letakkan link sahaja dekat beacons page kita ni. Jadi bila dah siap tu, dia sangat mudah. Korang nak buat iklan pun, kalau orang tanya dekat, biasa kan dalam Facebook group orang tanya kan jual apa, hari dah gaji, bla 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 macam tu kan. So korang masuk je dekat bahagian komen tu, jawab sikit. Okay. Lepas tu letak gambar produk apa benda yang korang nak letak. Lepas tu letakkan terus beacons link korang tu. Itu cara yang simple, yang paling cepat untuk kita prospecting. Kan kat situ. Alright. So dah klik beacons punya logo tu, and then lepas tu follow sahaja apa dia punya flow lah. Dia suruh dia minta apa email ke apa, korang letak aje. Alright. So lepas tu lepas klik dia akan keluar ke sini. Dia akan keluar muka surat pertama. Mak ayah tak sangka dia orang buat ambil vaksin. Okey, baru ambil vaksin katanya. Alhamdulillah. Tak apa. Ambil vaksin boleh terus amalkan produk Forever insya-Allah. Okey. Lepas tu dekat sini dia dah keluar dah page pertama dekat beacons tadi. Okey, korang pun bolehlah sign up semua kan. Dah semua dah settle everything yang dia minta tu. Okey, sekarang ni macam mana kita nak buat page kita ni? Kan. So inilah rupanya, ini Kak Mar punya layout beacons page tau. Dia ada header, dia ada text, link, email, sampailah video bawah ni So dia ada ni page, my page ni Kak Mar punya beacons page lah. Appearance ni nanti untuk kita tukar kita nak make up kita punya beacons page ni. Nak bagi cantik-cantik, nak letak warna ke, nak letak dia punya font lain ke, nak letak background ke contohnya. So dekat bahagian appearance ni. Dekat analytics ni adalah tempat dia akan bagi tahu kita mana satu link yang aktif orang klik. Alright. So macam mana kita nak buat benda ni? Yang ni yang Kak Mar tunjuk ni adalah Kak Mar punya layout. So kalau macam orang yang first time nak create, mana lagi orang yang berbunyi tu ya? Tak teringat tak? Betul habis gitu je. Kenapa tak dapat detect ni? Manakah orangnya? Macam mana nak cari tak reti? So minta siapa participant tolong mute ya, tolong mute insya-Allah. So macam mana kita nak add blog tadi? Kalau nampak kat sini, tadi dekat sini home tau. Maksudnya home tu Kak Mar punya first page ya. Kita boleh buat 2 page sebenarnya. Beacons ni free saja, tapi kalau you all nak upgrade, boleh upgrade. So far Kak Mar memang guna yang free sahaja. So macam mana kita nak tambah? Dia ada header tadi kan? Dia ada text, betul tak? Lepas tu dia ada link. So nak tambah macam mana? Korang klik dekat add new blog ni. Dah klik tu, apa dia akan keluar? Dia akan keluar pilihan ni. So korang boleh pilih nak tambah header ke, nak tambah text ke, nak tambah link, nak tambah music, nak tambah email untuk database tadi. Alright, nak tambah video pun ada dekat bahagian bawah ni. Ni video. Nak tambah community macam Aida tambah community. Tak silap akak dia nampak. Kan? So maksudnya feel free to explore. Jangan takut. Benda ni dia kalau you all klik dia bukannya tak boleh undo, boleh. Kalau selagi you all tak save, you boleh back je, tak ada masalah. So contohlah kita dah tambah header kat sini. Nak tengok macam mana kita dah tambah banyak-banyak kan. Header dah tambah, link dah tambah. Macam mana nak tengok ni cantik ke tak aku punya layout ni. Korang klik je. Nampak tak bulatan hijau yang Kak Mar bulatkan ni? Ni bulatan hijau ni. Klik dekat gambar yang macam telefon tu. So dia akan preview. Anything yang you tukar, you preview. Cantik dah macam tu kan. So boleh explore, jangan takut. Alright. So seterusnya. So kita pun dah tambah. Dah tambah header, dah tambah teks belaka, tambah dah. Tiba-tiba rasa macam, alah video ni tak best lah kat bawah. Kan? Kita nak letak dia dekat atas. Video dia nak letak atas sekali. Maksudnya orang buka beacons page kita, tiba-tiba nampak orang buat celup bagi. Macam itu. Nak buat macam tu. So you all boleh rearrange sesuka hati.
So just klik few second dekat mana yang korang nak alihkan tu. Hold dia and then drag dia dekat mana yang korang nak alih. And then lepaskan. So dia akan, kita boleh arrange. Tak silap, siapa ya hari tu yang share dia punya Beacons link, Kak Mar klik, dia punya atas adalah video demo. Use kan? Kat use kan? Ya, ya. Ada kat Moon. Betul. So maksudnya kita boleh rasanya kalau biasanya kita bayangkan kita adalah prospek. Bila prospek klik link kita, apa dia suka tengok dulu? Apa yang dia lebih tertarik dulu? So buat ikut apa yang kita rasa prospek kita suka tengok. Macam gitu. Dan because ni kita boleh tukar, boleh edit later. Don't worry, tak ada masalah, tak ada bayaran. Okay? Okay, seterusnya. Okay, so kalau kita klik dekat header, kita nak edit tadi. Kejap Kak Mar minum sekejap. Kering dah tekak. Okay, kita punya header dia ada apa? Dia ada profile picture. Macam biasa, media sosial memang kena ada profile picture. Letaklah gambar kalian yang cantik, yang kacak lagi bergaya tu. Okay, jangan letak gambar kucing, gambar botol aloe vera, gambar pokok aloe vera. Tak, kan macam Kak Mar kata tadi, kita berniaga, kita seller. Kan, terlibat dengan orang juga, buyer. So kita kena letak muka kita ni. So kalau dapat, kalau boleh, semua media sosial ni guna gambar yang sama. Actually ni gambar lama Kak Mar. Kita dah tukar untuk tukar profile picture lain, tapi dia tak mau. Dia nak juga gambar yang ada bulatan kat tengah kan. So tak apalah, kita letak je lah gambar tu. So kalau korang lepas ni try tukar-tukar kan, try tukar profile picture. So nak petak boleh, nak bentuk bulat boleh, boleh try. Okay. So text kat bawah ni display name, letak nama korang. Alright. Lepas tu letak bio ni korang punya personal branding lah. Okay. Lepas tu location. Kan. So bawah dia ni yang icon, social icons Kak Mar kata tadi, alhamdulillah. So macam mana nak tambah-tambah benda ni? Macam dekat sini Kak Mar punya memang dah sedia ada tambah lah kan. Macam kalian yang baru bermula, dia akan kosong dekat sini. So just klik add social dan pilih nak YouTube ke, nak apa, nak Facebook ke, okay. Dan maksudnya kita dah sediakan tadi link dah siap-siap. Just copy and paste saja di sini. Alright. Lepas tu tengok balik dekat sini, preview balik. Cantik ke tak rupanya gambar aku dah letak cukup betul ke tak gambar aku kan. Tiba-tiba bikin space orang ni letak gambar orang lain. So tengok balik, dah letak gambar, dah edit bio, tengok kat sini. Okay, tune dah, cantik ejaan semua betul. Dah masuk dah link, check pula link tu. Jangan bagi link salah. Beria-beria orang nak klik, benda tu tak ada underscore, kalau tak underscore dah prospek tak dapat nak cari kan. So check benda tu, okay. So, dekat sini text pula. Okay, text ni gunanya untuk apa? Okay, text ni gunanya untuk sell yourself here. Dekat text tu korang gunakan untuk pitching. Maksudnya bila orang baca, orang akan rasa macam, siapa budak ni apa benda dia buat ni? Contohnya macam itu kan. Tapi ada tapi dia. Tapi jangan letak semua. Okay? Janganlah semua kau telanjangkan, semua kau letak. Kat sini ada 10 pula paragraf kat situ. Habis tak payahlah orang tu klik korang punya link tadi, betul tak? So letaklah maksimum dalam 4 paragraf contohnya. Okay? Sumbat kat sini. Korang punya, bila orang baca tu orang rasa nak akan lagi scroll ke bawah, nak klik link korang tu. Okay? Okay. Lepas tu apakah lagi? Kalau ada soalan just bagi tahu ya. Takut Kak Mar tak tengok dekat chat room ni. Okay, ni dekat link ni. Dekat link ni lah yang korang nak letak semua korang punya link. Actually dekat sini korang boleh lagi kreatif tau sebenarnya. Okay, dia tidak semestinya letak semua link media sosial. Contoh kalau dia kata Kak Mar, saya ada main dekat Instagram je. Saya tak ada sangat dekat Facebook. Contoh kan. Contoh dia ada dekat Instagram. Instagram contohnya dia ada 3 akaun Instagram. Satu dia buat family kan, lifestyle dia. Kedua dia letak Instashop dia, letak gambar produk lah belaka kan, gambar demo ke contohnya. Lepas tu akaun ketiga dia letak sebagai dia punya personal branding. Macam under Coach Lin ni ada banyak watak dalam ni. Ada yang makanan sihat lah, ada yang fitness lah. So mungkin dia akan asingkan dia punya instanya kepada 3. So korang setiap link ni korang boleh masukkan dekat dalam ni. Alright.
So contohnya macam Kak Mar tadi, Kak Mar ada katalog kan. Korang hanya main di IG. So buat katalog di IG. Tak silap Kak Mar, hari tu supervisor Ayuni ada share tentang Instagram guide. Kan? Ada share tentang Instagram guide. Buat Instagram guide tu, dapatkan link dia, letak dekat korang punya Beacon stage ni. Maksudnya gitu. Okay? Alright. So seterusnya email list ni kita nak collect database. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat, andai kata ada orang letak dia punya nama, nombor phone, email, rezeki you. Alright, rezeki you. Selamat Hari Raya lah maksudnya kan. So cepat-cepatlah pergi contact dia. Alright. So dekat email list ni boleh minta dekat dia sama ada nama, SMS dengan email. Ni cara kita nak setting je lah. Nak setting layout untuk minta database tu. Okay. Dan dia ada tulis juga dekat sini success message. Maksudnya lepas je orang tu hantar isi database tu, apa yang kita bagi dekat dia. Dia akan dapat satu message lah. Congratulations, stay tune ya. Macam tu kan. Dapatlah macam seolah-olah kita berinteraksi dengan dia. Bukanlah mesin maksudnya. Okay. Okay, so dekat sini, okay, lepas kita punya prospek dah isi nama, email, nombor phone, kita nak dapat information tu daripada mana? Ini jangan lupa letak. Okay, dekat bahagian information destination, ada beacons ni, klik dekat sini. Alright, supaya database ni akan masuk dekat beacons page korang. Beacons account korang. Okay, Kak Mar memang letak di beacons ni saja. Kak Mar tak ada guna yang lain. Mailchimp ke, Substack ke, Zapier ni ke tak ada. Kak Mar guna beacons sahaja. So, macam mana kita nak tengok? Kadang-kadang orang tanya, Kak Mar saya pun tak tahu database saya ni ada orang isi ke tak, kan? So, dekat beacons punya account nanti, korang punya masing-masing, pergi klik dekat view my subscribers tu. Dekat sini lah akan keluar nama, nombor phone, email. So cepat-cepatlah email dia kalau buat email marketing kan. Cepat-cepatlah WhatsApp dia macam tu. Alright. Ataupun kita nak convertkan data tu ke dalam Excel pun boleh. Kalau tak nak, screenshot aja daripada korang punya beacons tu tadi. Tak ada masalah. Okay. Okay, dekat bahagian ni jelas ya. Ada nak tanya? Okay, kita teruskan ya. Okay. Sekarang ni yang seterusnya cara kita nak masukkan video. Okay, sebab hari tu ada orang tanya Kak Mar macam mana nak masukkan video? Kan? Okay, cara dia kena pastikan video yang korang nak masukkan ni dah ada di salah satu media sosial korang. Sebab yang kita nakkan adalah link di mana video tu ada. Kalau dia ada kat TikTok, ambil link video tu yang dekat TikTok tu, tepek dekat sini. Okey. Tapi kalau dia kata video saya tu ada dalam phone saya, boleh tak Kak Mar? Ada tak link? Tak ada kan? Sebab ada yang tanya. Jadi Kak Mar pun highlight dekat sini. Kalau dia ada dalam phone korang, letak upload dekat mana-mana media sosial. Okey, nanti ambil link baru bubuh kat sini. Baru korang punya prospek boleh klik. Okey, dan video tu akan pop up dekat dia punya muka macam tu, dan kalau dia nak tengok daripada mana asalnya video ni, dia boleh klik dekat TikTok macam tu. Okey, dia kena ada dekat salah satu media sosial. Dia tak boleh hanging dekat phone, nak letak, nak suruh orang tengok dekat Beacons page no. Sebab dekat Beacons kita bermain dengan link. So korang kena ada link baru boleh letak. Okey. Right. Ni sekarang ni dah bahagian cara nak make up Beacons page. Nak bagi cantik-cantik. Okay. Yang perempuan kan nak suka warna pink katanya. Yang lelaki kan nak letak gambar Tokyo contoh. Kan. So dekat appearance ni korang boleh pilih tema. Korang ni nak tema apa? Nak theme apa? Nak floral. Macam Kak Mar pilih laut. Beach. Macam tu kan. So page style ni pun susun atur dia pun kita boleh pilih. Okay. Lepas tu background. Page color, font, semua boleh. Cuma satu Kak Mar nak share sikit tips. Kalau korang nak bermain dengan background, pastikan korang punya block. Maksudnya tempat kat mana tulisan korang tu ada, color dia kena lagi menyerlah daripada color yang background. Faham tak maksudnya? Sebab kalau tak, orang akan terganggu dengan background korang. Macam tu.
Kak Mar tak ingat. Kak Mar ada go through juga beberapa beacons yang apa, ada yang buat jenis apa, dia buat jenis macam petak-petak macam tu kan. Kalau macam Lin dengan Aida dengan Suryani, tak ingat beberapa orang yang letak gambar dia kat belakang macam tu. No problem nak letak gambar kita kat belakang pun no problem, tapi pastikan dia tidak mengganggu tulisan dekat depan tu. Macam tu alright. Ini cara nak make up. Rasanya habis dah kot. Okey, dah habis dah. Kan sekejap sahaja. 15 minit. Okey. Kalau ada nak tanya, kita buka soalan, kita cuba jawab kalau ada yang nak tanya. So benda ni memang korang kena buat immediately. Kalau tak saya lupa. Boleh. Kita stop sharing Kalau tadi Kak Mar cakap boleh letak link dekat Facebook tu kan. Aida buat tak jadi. Dah tengok juga Kak Mar kat link jadi. Kita kena paste kat mana ya? Link kita tu, edit bio tu dia tak jadi. Dia kena kat mana sebenarnya? Dia kalau kita yang sendiri tengok memang kita nampak macam tak ada link Aida. Oh, tak biru. Ya, kita tengok sendiri kita tak ada link tu. Tapi sebab kalau orang lain tengok kan dia jadi insya-Allah. Cuba tengok sikit. Saya punya Facebook kita ada tengok tak? Facebook Aida. Ada, Facebook Aida ada. Oh, dia jadi biru lah. Dia jadi biru. Maksudnya link tu hidup lah. Saya kata kenapa aku punya tak biru, kat linknya biru, dia duduk kat atas ni juga ke? Kena buka website ke kat mana kan? Okay. Kita kena orang lain tengok kan. sebab akak dulu pun macam tu juga. Lin, kau tengok akak punya Facebook, link dia ada tak? Okey, link kata ada ke? Ada. Okey, alhamdulillah. Alright. So don't worry, ada. Sama, alhamdulillah. Okey, so ada lagi ke yang nak tanya? Dia macam jauh ketinggalan teknologi. Tak apa Ustaz Aziz, kita ikut dia insya-Allah pelan-pelan. Tim tu boleh pilih gambar sendiri, boleh pilih gambar sendiri yang tak ada masalah. Nak buat GF tu tahu tu macam mana, tapi tadi kat template nak letak link GF kat mana? Tiba-tiba dah thank you. Jawab dah ke? Kau pun confused. Community tu apa? Boleh klik dekat tab dekat mana? Dekat tab team tu lah. Kita letak yang berkaitan. Sebab betul. Macam TikTok kan ada lambang dia kan. So community tu ada buat macam siapa nak join forever tu nak dapatkan database dia. Tapi still kenapa Kak Mar? Dia kena tengok kat analitik ya. Kalau orang tu tulis. Bukan tulis. Mana satu link kita yang banyak orang klik. Yang lebih banyak orang klik. Maksudnya macam tu. So dekat link kan, dekat bahagian link tu korang boleh kreatif. Dia tak semestinya link korang punya media sosial tau. Tak. Contohlah korang ada macam Kak Mar kata tadi, korang ada satu je media sosial. So gunakan link tu untuk letak semua pasal media sosial korang tu. Kak Mar. Ya. Kak Mar buka Kak Mar punya beacon. Baru diorang nampak tu nanti. Takut slow je Kak try buka Tak apa, I buka je. Nak bagi diorang nampak yang macam Kak Mar share apa tadi tu? Pinterest tu kan? Tak semestinya macam tu. Bagi diorang nampak. Yang korang punya, yang korang ni sekarang ni terus buat. Cuba try terus buat. Cuba terus buat. Terus practice. Sebab kalau dia betternya hands on. Benda ni memang technical, memang sepatutnya kita buat. Kita buat terus. Tapi sebab kita kan COVID, so tak bolehlah kita nak buat kelas tu kan. Sekejap Kak Mar try buka details Kak Mar Kak Mar kata profile tu elok kat semua sama gambar Ya betul. Supaya nak kena orang kenal lah. Macam gambar Kak Mar yang bulat tu semua di situ lah. Tapi kalau macam WhatsApp macam kan kalau WhatsApp kita kan selalu tukar gambar. Takut. WhatsApp kalau boleh biarlah sama benarnya. Macam tu. Tapi jangan kalau jangan tukar-tukar. So orang kan macam aku bercakap dengan orang yang sama dekat Facebook dia ni muka ni, dekat IG dia ni, dekat WhatsApp pun ini juga macam gitu. Tak ada tukar-tukar kan. Okay, kita try share screen sekejap nah. Mana Kak Mar punya beacons ni? Ni kot. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Ini bila klik link, kalau korang pergi dekat page pula, pergi kat Facebook Kak Mar ke, dekat IG ke, ada link tu klik saja. So dia akan keluar yang ni. Ini header kita lah. Muka, nama, location, live, korang punya bio.
Dan ini pun korang boleh tukar. Tak suka letak kat bawah gambar, katakan. Nak letak aku punya tulisan ni sebelah gambar aku pun boleh. Dekat bahagian header tu tukar template dia. Okay. So ni bahagian selling ni, sell yourself here ni pitching korang lah. So box ni pun korang boleh tukar warna dia. Nampak tak? Kalau kita letak background ni, color depan ni biar dia lagi menyerlah. Jangan ada macam terganggu dengan warna-warna kat belakang kalau boleh. Okay. Lepas tu ni. So kalau kata kita klik, boleh nampak ke kalau Kak Mar klik? Sekejap kita try Pinterest Bismillahirrahmanirrahim. Ding. Nampak Mar. Inilah dia. Ni bukan Kak Mar punya Pinterest. Okay. Kita leverage begitu. So kita ambil link Pinterest ni, bubuh kat korang punya Beacons page tu. So kan cantik gambar-gambarnya, ada gambar makan-makan sihat kat sini ada exercise, nampak tak? Macam tu, right? Dan kalau ikutkan sebenarnya kita punya website, maksudnya Forever Living Malaysia, sebenarnya dia linkkan kita punya FBO login tu, website kita tu ke sini juga sebenarnya. Diorang pun menggunakan di sini Forever Living HQ ni. So tak ada masalah kalau kita nak guna. Okay. So contoh tadi Kak Mar buat apa Okay. Apa lagi nak tunjuk ni? Bla 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 bla. Ni yang tergedik-gedik ni kan. So cara nak buat boleh tekan sini. Kalau lepas ni korang nak buat kan, tekan sini pun boleh. Drag ke bawah, tekan sini pun boleh. Okay. So korang memang kena buat benda ni cepat terus sebab kalau tidak nanti korang lupa. Cuba Kak Mar tunjukkan macam ni letak video TikTok ke? Letak video TikTok. Satnah. Buka dulu dekat Beacons ni. Okay, kita sign in. Ayuh, kita tekak. Memang mesti batuk kot. Saya pun cakap kering tekak. Masalahnya kering tekak tu yang tak tahan. Alamak, dah kena sign in Google yang aku tak ingat ni. Batuk. Kita try. Kita tekan je lah mana-mana, Facebook ke mana ni. Kalau boleh, Alhamdulillah, rezeki. Hari tu sign in, continue as Mardiana. Okay. Nak cakap batuk-batuk ni, bayang. Oh, tak boleh lah. Apa aku nak tekan ni? Sign in Google. Sebab biasa memang tak log out pun. Sebab akan selalu lupa. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak hari tu sign in Google ke Facebook? Itu yang aku tak ingat. Saya sahabat-sahabat. Dia keluar dah, Alhamdulillah. Okey. So kat sini. Dekat sinilah korang boleh buat. Okey, kat sini kita nak add apa? Kalau yang free, video ni korang boleh letak 2 saja tau. So kalau Kak Mar nak add new blog, nak letak video satu lagi dah tak boleh, nampak? Dia dah grey kat sini. Macam gitu. So kalau korang ada Twitter, bolehlah Twitter. Nak letak gambar boleh, okay? So nak letak video ni, nampak dia nampak tak embed video ni, tekan edit. Sekejap lagi dia pergi dah. So ni Kak Mar ambil dekat TikTok. Kan? Pergi kat TikTok korang, klik dekat titik 3 tu, copy link, letak kat sini. Lepas tu save. Okay, save. Katakan pub save kan. So dia dah save dah katanya, bla 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 bla. So dia akan pergi mana? Dia akan pergi dekat, nampak tak dekat bawah ni? Ni TikTok Kak Mar. Yang Kak Mar ambil link dia dekat sini. Maksudnya macam tu. So kalau orang klik dia akan mainlah video tu. Ini Kak Mar try pula ambil video yang dekat YouTube channel. Kita kena explore, kena berani explore, jangan takut. Papa Berry makan apa tu sedap, nampak? Maggie. Tua betul. Kan? So korang ada YouTube channel. Okey, ambil link kat situ. Kena try. Jangan takut, dia tak marahnya. Dia tak akan korup pun korang punya Beacons page ni. Kadang-kadang orang takut nak try kan. So letak je. Lagi apa biasa orang letak video kat mana? Dekat page.
Ambil link tu, letak kat sini. So orang yang datang dekat Beacons page korang ni, dia akan pergi merata. Oh, dia ni ada dekat Facebook. Oh, dia ni ada dekat IG juga. Dia ni ada juga kat TikTok. Dia ni ada juga dekat mana lagi? YouTube. Kan? Orang online dia memang muka dia kena bersepah-sepah. Tapi macam mana kita nak satukan dalam satu tempat, nak mudahkan prospek berurusan dengan kita, letak dia di satu tempat. Maksudnya di Beacons ni. Kan? Kalau offline, kita secara fizikalnya kena ada kat tempat tu. Contoh kita prospecting dekat Ipoh. Kita kena ada lah kat Ipoh. Kan? Tapi kalau orang online ni tak apa. So kalau kita contoh kita ada duduk dekat mana? Dekat Sungai Buloh contohnya. Kan? Kita ada prospek. Prospek kita dekat Perlis. Boleh access kita. Okey, prospek kita dekat Sabah pun boleh dapat access juga kita. So tak ada masalah, bagi je lah korang punya Beacons ni dekat dia. Dia nak tengok dekat cakap dengan dia, saya ada update testimoni kejayaan dekat saya punya Instagram. Nanti klik dekat link ni, lepas tu klik je dekat saya punya link Instagram, tahu? Cakap macam tu. Sebab kita buat prospecting ni kita kena selalu mengkepoh-kepohkan diri. Maksudnya dalam rukun kepoh 21 hari Kak Pidah cakap tu, gunakanlah Beacons korang ni. Gunakan. Sepah-sepahkan. So ada apa-apa lagi ke yang nak minta Kak Mar kongsikan dekat sini? Kita baca sikit. Macam mana nak tengok tu? Ding. Sekejap kita tengok. Tak boleh. Okey. So kalau andai katalah video tu tak jadi, okey, korang letak video dia jadi error, kan? Dia jadi invalid contoh. Korang kena check balik link yang korang tepek tu, betul atau tak. Sebab kalau linknya betul, contoh korang letak dekat TikTok, korang pergi kat TikTok, klik video tu jalan, tak ada masalah. Kan? Tapi bila korang copy linknya daripada TikTok, letak dekat Beacons, klik dekat situ tak jalan. Invalid dia kata. Maksudnya korang punya link tu yang silap. Mungkin tertinggal slash ke, mungkin tertinggal titik ke, tertinggal satu huruf ke. So korang kena pastikan link tu link yang betul. Select sikit je memang takkan jadi. Dia tak boleh baca lah kan. Macam tu. Okay, sebab Ayuni pun ada cakap ni, dia kata dia try letak video tapi invalid dia kata. So maksudnya link tu lah yang silap. So Beacons ni dia free saja. Alright, lepas tu dia boleh buat 2 page. Ni page yang pertama, contohnya ni korang nak buat produk saja, nektar ke, aloe vera ke, bla bla bla, kat sini pun boleh. Okay, lepas tu kat sini korang nak buat GP pula. Kan, nak buat kat sini GP pula, buka pintu ke, senarai office forever ke, 3 konsep ke, macam gitu. Tapi duduk benda tu kena tahu kat mana. Okay, contoh korang ada Instagram, satu Instagram yang dekat guide tu cerita tentang GP saja. Kan, dia cerita pasal 3 konsep apa. Tak ada orang tengah, tak ada point, tak ada pairing, macam tu kan, dekat korang punya Instagram guides tu. So letaklah kat sini. Dekat bahagian ni korang boleh main-main sikit kat sini. Boleh kreatifkan. Tak silap Alia letak dekat dia punya sini adalah himpunan video-video TikTok dia. Kalau tak silap Kak Mar lah. Kalau dia tak ada ubah. So korang boleh je letak. Tak semestinya kita kena ada banyak media sosial. Tak semestinya. Macam gitu. So Baiti okey? Kak Baiti okey tu? Kak Ma. Ya. Kalau ngobek Rika ni, kalau kita kena ngobek. Kena godek sekejap. Sehari ke macam tu kan, setengah jam apa boleh, tak masalah. Okey. Ya Ira. Kalau kita buka page kita kan dekat bawah tu dia ada naik video kan. Video tu ke maksudnya ke video mana? Ke video tu yang automatic keluar? Dia kalau dekat kita punya page tu kadang-kadang dia bagi contoh-contoh orang yang dah ada Beacons page ni. Bukan. Yang mana? Sebab kalau Ira buka tu kat bawah, Ira tengok kat bawah tu dia ada naik video daripada TikTok. Tapi yang lama punya. Jadi dia macam tak berubah pun tu. Ira nak, adakah kita boleh set ke ataupun memang dia naik sendiri? Faham. Okey, dekat video yang bawah ni, video yang Ira masukkan URL dia ni, dia adalah video yang Ira pilih. Oh, ya ke? Contohlah ada satu video yang contoh mungkin Ira buat tentang GP lah, contohnya buka pintu ke apa kan. So Ira nak orang tengok video tu dulu.
Maksud Kak Mar yang dia akan berubah ikut yang kita update tu dekat mana? Dia akan berubah di bahagian link ni. Oh. Okey. Maksudnya macam tu. So kalau Maksudnya kita nak ubah, kita tukar yang tu lah. yes. Edit kat situ. Maksudnya dekat sini kita tak payah ubah-ubah apa-apa pun. Okey, contohlah Ira ada buat tambah video baru dekat YouTube channel. Okey, dia klik ni, dia akan terus dapat yang latest punya video lah. Contoh dekat TikTok pun Ira ada buat latest video. Dia akan dapat kat sini. Dekat bawah ni dia memang tak akan berubah sebab ini video link yang kita pilih. Okey. Macam tu. Right. Okay. Okey, thank you Kak Ma. Welcome. Okay. Kak Ma nak tanya. Ya. Yang video tu kalau misalnya kita nak tukar satu masa tu kita nak tukar video tu boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Just dapatkan link, paste kat situ dan save je. Alright. Okay. Alright, welcome. Siapa yang tanya tu? Kak Mar tak nampak muka. Ayah. Okay, Ayah. Alright. Thank you. Okay, ada lagi nak tanya? So jangan risau, Beacons korang ni dia tak susah. Just edit sekejap. Lepas tu je boleh tinggal je. Kalau rasa macam dah bosan dah, tukarlah. Tukar layout lain lah. Kan, tukar colour lain ke? Boleh. Tapi kita tak payah pun nak update dia hari-hari. Macam gitu. Macam Kak Mar memang gunakan Beacons link ni merata. Bila macam kita lalu-lalu kat Facebook ada nampak orang macam buat iklan hari nak gaji, letak je dekat bahagian komen dia tu. Lepas tu bila buat prospecting 10 hari dalam 1 hari ke kat Facebook, okey guna juga Beacons link ni. Okey, lepas tu dekat IG ke pun guna juga letak. Tapi dekat IG biasanya dia tak main dengan link. Kan? Jadi kita letak link kita tu di bio kita lah. Macam tu. Kak Mar. Ya. Suhana. Alright. Boleh ke bagi satu contoh sampel ayat yang bombastik yang untuk jual sell yourself tu? Sell yourself tu, nak bagi ayat bombastik lah. Dia kalau tanya tiba-tiba dia tak mau dia keluar. Sebab sell yourself tu satu box yang paling mula-mula orang nampak kan? Yes, betul. So ada tak satu ayat yang memang bila orang baca benda tu dia akan tertarik untuk tekan link kita yang lain. Itu memang suka kena fikir ayat dia. Boleh jalan-jalan dekat semua link yang ada. Silap Kak Mar, hari tu Coach Lin ada buat senarai yang dah ada Beacons page ni. Nanti kita boleh kongsikan. So you all boleh klik dan try tengok. Jalan-jalan tengok dekat setiap orang punya Beacons page ni macam mana cara diorang buat. So selling yourself tu, sell yourself ni dia tak semestinya you kena jadi CBM baru you boleh pitching kau kat situ. Tak. Dia bukan macam tu sebenarnya. Maksudnya apa pun kejayaan yang you ada sekarang, sampah bagi orang lain, sampah bagi kita, emas bagi orang lain kan. Maksudnya kita rasa macam, alah aku buat 5cc je kot, contoh. Tapi orang kat luar sana dia tak faham pun 5cc tu apa. Okay, so kita just bagi tahu je. Okay, buat 5cc ataupun buat sales 4,550, dapat bonus sekian macam tu nya. Macam tu. So kita tak adalah rasa macam kita rasa macam alah tak ada apa-apa pun aku nak letak pencapaian aku dekat teks ni. Kan? Dia tak semestinya kita ada pencapaian yang besar baru kita boleh pitching kat situ. Tak. Okay. So apa yang Suhana rasa hari tu Suhana live dengan Kak Mar kan? Suhana cerita pasal apa? Jual produk yang guna sistem point akan cut you punya bonus. Okay, sekarang orang nak duit ni sekarang ni. Kan ramai orang diberhentikan kerja, ramai orang bayar separuh gaji, nampak tak? So letak je dekat pitching kat situ. Bagi tahu je pasal business you boleh buat duit dekat pitching tu. Right. Nanti saya cuba jalan-jalan. Ya, jalan-jalan dan ambil idea sikit-sikit. Okay? Alright. Terima kasih. Sama. Ada lagi soalan? Kak Mar. Ya. Kak Zila nak tanya. Okey, sila. Mana Kak Zila ni? Dia tanya kat mana tu? Cuba unmute. Kak Mar dekat chat ramai yang tanya juga. Macam mana aku nak buka chat ni Lin? Kenapa akak tekan chat dia hilang? Akak kena stop ya? Akak kena stop share ya?
Cuba try. Kejap. Dia tak bagi. Kita stop share sikit. Dia lambat sikit. Tu banyak dah link tu kan. Sila-sila jalan-jalan. Macam mana aku nak tengok daripada atas ni lah. Kejap Satna. Bla bla bla. Sekejap. Google Form team tu. Okey. Bagi Kak Ma go through satu-satu ya. Ke bilik air. Okey. Kita baca. Kak Zila nak tanya apa tadi tu? Biar termimpi-mimpi tengok muka. Boleh. Right, Kak Mar yang Pinterest belum link kan? Okey. Aina Aris. Assalamualaikum Kak Mar, nak tanya Beacons guna PC laptop. You buat dekat phone pun boleh, tak ada masalah. Dekat phone boleh, dekat laptop boleh, kat PC boleh. Okey. Semalam dah buat lupa password. Aduhai ayah, kena tulis dalam buku password ni. Ini masalah manusia sejagat ni. Kak Mar pun ada masalah yang sama. Memang selalu lupa password. Okey. Lepas tu apa? Okey. Guna handphone pun boleh. Betul Zira? Lagi senang nak letak link, betul? Okey. Ilmu kayangan. Alamak Kak Bidah. Kak Bidah, jangan pensan Kak, jangan pensan. Satu cara copy semua link medsos yang ada, paste siap-siap. Betul, pandai ayah. So maksudnya sebelum korang buat Beacons page korang ni, ambil siap-siap. Okey, Facebook, mana dah dapat ni, mana dapat link ni. Kak Mar, pergi kat setting, cari link Facebook korang tu. Okey, IG, cari link dia kat setting. Biasanya memang dekat setting lah. Okey, ataupun bila korang pergi dekat browse tu kan, ada juga link kat situ sebenarnya. Copy paste je. Okey. Jangan salah ya, logo TikTok pergi letak dekat YouTube. Tak boleh. Kena check juga. Alright. Because ni tak perlu update. Ya, tak perlu. Bombastic Mr. Loba-Loba. Bagi ayat yang ada jampis rapah. Okey. Ni Jocelyne dah bagi dah link semua yang ada Beacons page ni. Korang boleh klik. Boleh ambil idea, cedok sikit, tambah sikit begitu. Kak, katalog ambil link dari mana? IG shop ke katalog tu? Okey, Kak Mar punya katalog bukan di IG. Kak Mar ada ads. Kak Mar guna di WhatsApp. Nama dia Yeza. Kan? So kalau korang nak go through, boleh klik dekat link katalog Kak Mar tu. Cari dekat nama Yeza tu, klik je dia akan keluar. Cuma Yeza ni dia berbayar lah. Okey, dia berbayar. Kalau kata tak nak yang berbayar tu, boleh guna cara yang Kak Mar pernah share, gunakan cara dekat InstaShop tu. InstaShop pun boleh. Lepas tu boleh juga daripada InstaGuide. Macam InstaShop tu dia akan banyak kan dekat feed korang. Contoh 3 gambar hari ni cerita aloe vera. Nanti gambar bawah tu cerita yang nektar contohlah kan. Bawah tu 3 yang bawah tu cerita pasal pictures pula contohnya kan. Maksudnya kalau korang bagi link InstaShop, dia akan nampak terus korang punya katalog yang banyak gambar tu, banyak produk. Okey? Tapi kalau korang pilih nak khusus, nak orang tu baca khusus tentang aloe vera gel sahaja. Okey? So korang kena buat dekat InstaGuide tu yang Ayu ni pernah share dulu. Kan Ayu ni cakap apa? Buat satu InstaGuide ini untuk aloe vera gel je. Ceritalah daripada A sampai Z, daripada botol, bawah botol, atas botol, tepi, kanan, kiri. Cerita semua pasal aloe vera gel dekat korang punya guide tu. So dapatkan link guide tu, letak dekat korang punya link dekat Beacons page tadi. Dia tak semestinya juga nak, kalau nak guna macam Kak Mar, nanti PM Kak Mar. Okey, Kak Mar bagi tahulah. Dan sebenarnya apps untuk katalog ni dah banyak. Kak Mar tak ingat. Ada seorang pernah share dengan Kak Mar apps lain untuk buat katalog ni juga. Okey. Syahira, Kak Mar dekat link bawah sekali tu untuk apa? Tajuk Ask Me Anything atas kepada logo Beacons. Ask me anything. Yang mana tu? Maksudnya itu kalau kita boleh letakkan dekat kita punya link WhatsApp. Dia klik kat situ, dia akan terus masuk dekat WhatsApp kita kalau dia nak tanya apa-apa kat situ. Sebab kalau dia klik dekat Instagram ke, dia akan pergi ke Instagram kita. Kan kalau dia nak tanya, dia kena DM kita pula. Okay, kalau kita kata dia dah check semua kita punya media sosial kat situ, dia ada benda dia nak tanya. Alright, dia klik kat situ, dia akan pergi ke WhatsApp. So korang letaklah korang punya WhatsApp link kat situ. Right. Lepas tu katalog Kak Mar tu berbayar. Ya, berbayar.
Okey, Mas pun dah ada dia punya beacons. Buat kat phone betul. Tak tahu tanya lagi sebab baru nak explore. Tak apa cik, tak apa. Siapa ni? Ustazah L. Betul ke? Alright, siapa lagi ni? Nanti nak jumpalah Kak Pida ilmu kayangan. Betul lah Kak Pida, ini memang teknikal sikit. Cakap dah Kak Lin. Kak Lin kata, Kak kau kena ajar. Kau buat screenshot ke macam mana gaya kau ajar, dia kata. Jadi kita ajarlah juga. Tapi sebenarnya benda ni memang teknikal. Kena buat betul-betul depan mata macam gitu. Okay. Siapa lagi? Kak Mar Mun dah ada link tree kena buat beacons tak? Mana lebih mesra rakyat? Kak Mar okey. Dia depends macam Kak Mar orang yang jenis suka, Kak Mar orang yang jenis visual. Kak Mar nak tengok gambar, nak tengok warna-warni, apa tak? Nak dengar, nak ada video macam tu. Kalau link tree dia memang tulisan sahaja. Okey, kalau Mun lebih selesa guna link tree, just go ahead. Macam gitu. Kalau nak gunakan beacons pun boleh try buat. Tapi dia tak ada no harm pun kalau Mun ada dua-dua. Kan kalau dapat orang yang jenis jenis suka membaca, jenis suka tulisan saja, tepeklah korang punya link tree tu. Kalau tak, bagilah korang punya beacons page punya link. Okay? Alright. Katalog WhatsApp yang macam Kak Mar bayar tu Yeza tu kena tukar WhatsApp bis Kak Mar. Dia tidak semestinya. Kalau tak ada WhatsApp bis pun tak apa. Cuma kalau ada WhatsApp business lagi baguslah sebab dekat korang punya katalog, dekat korang punya WhatsApp tu pun boleh buat katalog. Dia katalog di WhatsApp business dan katalog di Yeza tu two different things. Dia tak sama. Yang katalog di WhatsApp business dia free lah. Okay, so kalau nak guna WhatsApp business, Kak Mar nasihatkan korang backup dulu WhatsApp korang. Sebelum korang tukar ke WhatsApp business. Backup tu memang WhatsApp Kak Mar tak hilang lah? Tak hilang. Maksudnya macam mana tu Kak Mar kalau saya nak tukar ke business account WhatsApp business tu? Macam akak, that's why akak pilih untuk guna dua phone hari tu Aida. Satu phone biasa, satu phone yang untuk WhatsApp business, satu untuk yang WhatsApp biasa. Macam tu. Jadi dia tak adalah hilang. Asalnya dulu tangguh-tangguh nak guna tu, takut nak guna sebab takut hilang. Tapi sebenarnya dia tak hilang pun. Kita kena backup dia. Macam tu. Okey, katalog produk yang orang putih tu apa linknya, Mar? Produk yang orang putih Pinterest kot ya, Kaiti. Katalog produk yang orang putih tu linknya, apa linknya? Pinterest. Baiti klik dekat Mar punya Pinterest nanti dekat Beacons page tu, dapat link dia tu, Baiti copy dekat Beacons page Baiti pula. Boleh. Sebab tu bukan Mar punya link, itu memang link HQ. So kita boleh guna je beramai-ramai, tak ada masalah. Ada beza rupanya. Okay, link tree dengan Beacons nampak comel hot Beacons ni. Ikut jenis orang. Orang jenis visual cakap mana dia suka Beacons. Baik-baik wujudkan lebih bagus. Okay. Saya try buat Beacons. Kena try ni. Wajib try ya. Beacons tadi kena bayar ke? Tak kena bayar Kak Zana, free aja. Tapi kalau akak nak upgrade, boleh bayar. Dia bila kita berbayar tu ada lagi lah features dia yang tambah kan. Tapi macam Mar guna yang free aja Kak. Kita tak ambil yang berbayar. Nak ubah dari WhatsApp biasa kepada WhatsApp business. WhatsApp asal tak hilang. Tapi macam mana nak tengok WhatsApp? Ini soalan ni tak dapat nak jawab. Sebab Kak Mar punya dia boleh baca WhatsApp asal tu. Jadinya tak pandai nak jawab yang ni. Nanti kalau ada yang boleh jawab, minta jawab dia. Sebab asalnya dulu tak nak guna sebab takut hilang. Tapi that's why Kak Mar decide untuk guna dua phone. Ini WhatsApp biasa, ini WhatsApp biasa, dia WhatsApp business, satu lagi WhatsApp biasa. Macam gitu. Maksudnya Kak Mar ada dua number lah. Business berbeza. Akak ada dua number. Betul. Saya tak sure macam mana kalau guna nombor yang sama, tapi kalau tak nak hilang, kena backup dulu. Masukkan dalam Google ke kat mana ke iCloud ke. Lepas tu bila kita nak set up WhatsApp business tu nanti, kan dia akan tanya kita nak restore balik ke tak kan. Kalau kita ada backup, kita pilihlah restore dari mana yang kita backup tadi. Betul. Tak silap ada dua tempat pilihan untuk backup tu. Kak Mar pun tak ingat. Google Drive.
Lepas tu satu lagi benda apa dah? Macam gitu. So boleh try. Betul. Seingatnya ada 2 tempat untuk kita retrieve balik. Mana kita restore benda tu. Sebab ada kena beli domain. Tak ada Kak. Domain tu bukan untuk beli sebenarnya. Contoh kalau kata Kak Zana klik dekat Mar punya beacon space yang kotak tergedik-gedik tu kan. Kak Zana klik, dia nampak macam Kak Zana kena bayar tapi sebenarnya tidak. Contoh sebab itu kira macam referral. Mar ni kira macam referral bila Mar bagi kotak tu dekat orang lain untuk buat beacon space. Contoh, katakanlah semua orang yang buat beacon space daripada Mar punya kotak yang bergerak-gerak tu, ada di antaranya yang berbayar. Okay, dan generate income. So, Mar as a referral akan dapat juga. Berapa persen aku tak ingat lah macam gitu. Tapi kita assume, orang tak ambil kau yang berbayar, macam gitu kan. So, kita just, kalau tak nak letak pun kotak yang macam tu, pun boleh delete. Tak payah masukkan pun tak apa. Tapi kalau nak masukkan, tak ada masalah. Macam gitu. Okay. Kena backup dulu kalau ada WhatsApp yang tak save nombor, dia ada kemungkinan hilang. Itulah satu kerisauan sebenarnya kenapa dulu lambat sangat guna WhatsApp Business. Sebenarnya WhatsApp Business tu bagus sebenarnya. Dia boleh, kita kalau macam kita nak iklan pun senang sebab dia ada katalog kat dalam tu kan. RM berapa kalau kena bayar? Dia ada package dia Kak. Ada yang bulanan, ada yang setahun. So kalau setahun dia ada diskaun sikit lah. Macam gitu. Okay, beza dengan berbayar, kita boleh letak kedai kita dalam beacon space. Maksudnya dia jadi macam website. Kan kalau kita ada orang boleh add to cart macam tu kan. Kita boleh buat tu dekat beacon space kita kalau kita bayar. Kalau kita ambil beacon space yang berbayar. Okay, ni link dia sebab Kak Mar dah ajar untuk prospecting follow up ni, ada kawan tanya produk terus bagi link. Yes, terus bagi link dan lepas tu follow up dia, guide dia. Kalau kata kita ada InstaShop, kita bagi link beacon page kita, kan ada direct link media sosial kan. So bagi tahu dia siap-siap, okey kau boleh klik link ni, lepas tu kau klik dekat bahagian Instagram ni. Macam tu. So dia akan klik terus. Just dia akan pergi ke InstaShop korang. Macam tu. Reason kita suruh klik beacon page ni untuk bagi tahu dia, hey tengok sini bahawasanya aku memang ada di mana-mana media sosial. Macam gitu. Kita nak bagi tahu dia kita ni orang yang sangat aktif, ada dekat sini bersepah-sepah muka. Macam tu. Kita konsultan yang aktif. Kita memang betul-betul nak bantu orang ni. Macam gitulah kiranya. WhatsApp Business ada katalog. Betul, ada katalog. Okey, alhamdulillah dah habis dah soalannya. Alright. So itu je daripada Kak Mar. Kalau ada soalan nanti boleh tanya, insya-Allah kita cuba jawab. Okey, kita serahkan balik pada Papa Berry, pada host, pada Lin. Tak tahu nak bagi ke siapa ni. Papa Berry, are you there? Halo. Sorry. Apa nama? Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Sini Meja Madana atas perkongsian pasal beacon malam ni. Saya percaya sebenarnya ramai yang orang kata apa tengah terpinga-pinga jugalah sebenarnya macam mana nak start buat beacon ni sebenarnya. Kan walaupun Madana dah terangkan macam tu punya detail sebagainya, tapi saya percaya dalam tim kita ni ada sebilangan besar golongan vet yang masih lagi tak tahu nak buat beacon tu macam mana dari awal. Tak ada masalah, keyword dia ialah godik saja dan insya-Allah akan menjadilah. Godik saja akan menjadi insya-Allah. Jangan risau, korang salah tekan, beacon korang tak akan meletup. Tu je. Alright. So, sekarang ini pukul 10 suku. Anda kata kalau saya endkan sekarang, maknanya kelas kita berakhir dengan sangat-sangat awal, which is sangat-sangat jarang berlaku dalam era terkini ini bersama-sama Coach Lin. Jadi saya serahkan kepada Coach Lin untuk sesi yang berikutnya. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Kita ada berapa partisipan yang masih tinggal? Ada 67 partisipan masih tinggal. Alhamdulillah. Pagi semua.
Hari ni kita pakai topi, nampak tak? Topi Forever Living, Wah, okey. jealous. Depan Kan? sikit, depan sikit, depan Tak sikit. nampak tak? Alamak. Tuk mata nanti. Nampak ambil. Cantik colour dia. Smart. Okey. Topi ni kita dapat hari tu waktu time Go Borelli, di dalam kotak-kotak yang ada 1, 2, 3 kotak tu kan. So topi ni adalah salah satu daripada 3 kotak tu. So korang kena fight pergi Go Borelli, kena fight pergi CBM, kena fight pergi Eagle Manager Retreat, kena fight pergi local trip. Sebab apa? Sebabnya hadiah dia sangat best. Begitu. Okay. So terima kasih kepada Kak Mardiana. So malam ni memberikan satu kelas, satu ilmu yang sangat-sangat best. Kak Mariana, kalau tak salah saya akak dulu chartered accountant, betul tak? Okay. Ya. Chartered accountant, okay. Bukan kaleng-kaleng orang dia, okay. Bukan mudah nak ambil chartered accountant. Dulu saya nak ambil pun fikir 100 kali, mampus kau tak lulus. Banyak benda yang kena tahu. Dan kalaulah dia seorang chartered accountant, maksudnya dia seorang yang sangat-sangat detail dan particular. Begitu. Orang-orang accountant, orang-orang auditor ni, dia seorang yang tersusun. Kalau misalnya dia tak tahu, dia tak nak buat. Begitu kan. Jadi mereka-mereka ni bersistematik. Kan. Jadi sebab tu saya malam ni bawakan Kak Mardiana, ex-chartered accountant. Bukan calang-calang tau. Kalau sebut chartered accountant, dia ada apa kat belakang dia? Dia ada CA. Saya pun lupa lah kan. Tapi dah tak practice kan. Dah tak maintain point dia tu. So kita tak adalah. Kalau tanya Kak Mar tentang account, dia akan blur-blur 2-3 saat macam gitu. Kan. Jadi bukan calang-calang speaker malam ni sebenarnya. Okay. Jadi korang kena buat lah. Sebab tu saya panggil Kak Mar malam ni. Sebabnya untuk kita sebenarnya dekat online ni, yang saya nak kurang fahamkan, bila kita menjual ni, kita macam menjual tu macam umpama macam kita ambil pistol tu, kita main-main tembak je. Kita nak tembak burung ni tapi kita memang suka hati je tembak mana-mana. Maksudnya kita tak ada sistem. Bila kita tak ada sistem, mulalah kita akan kata tak boleh lah buat 5 sisi, tak reti lah, tak ada orang nak pergi. Sebab apa orang tak nak pergi? Sebab korang punya Instagram, Facebook, YouTube, orang tak nampak. Huru-hara gitu kan. Jadi maksudnya orang tak nampak kat mana korang ni. Lepas tu cakap tengoklah YouTube saya, mana bagi link. Setiap kali kita promote diri mesti kita nak kena bagi link. Lepas tu terkebir-kebir, jap ya aku cari tak mana tak link aku. Ada ke cakap macam tu. Sebagai seorang penjual, kita kena jadikan kita menjual ni dalam skop yang profesional. Sebagai satu career. Korang jangan nampak macam buat copywriting dah gah, tangkap gambar dah gah ni kan. Tangkap gambar dah lawa, edit brightness bla 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 kan. Sekali tiba-tiba cari copy link berkelang kabut kan. Maksudnya orang nampak macam dia ni kelang kabut je orang ni kan. Macam ni dia nak guide aku. Sebab saya selalu ingatkan, kita nak jual produk Forever Living bukan senang. Ni saya tekankan di online Saya tak berbicara tentang offline, saya berbicara tentang online. Bila kita nak menjual di online, susah tau nak log untuk 1 botol aloe vera tu, kita nak log sampai RM99. Bukan mudah. Orang tengok aloe vera sepotol RM99, mahalnya. Kan bebek beli aloe vera juice tu pun okey, baru RM15. Aku pun dah rasa macam mahal kan. Kau kenapa nak jual sampai RM99? Orang tak nampak value. Betul tak? Orang tak nampak value. Jadi bila kita nak berniaga di online ni, dia sesuatu yang kita kena bawa value yang sangat-sangat tinggi. Dan kita nak bagi value tu, orang kena betul-betul percaya dengan kita, baru dia boleh beli dengan kita. Orang percaya dengan kita ada banyak sebab. Mungkin sebab dia tengok kita sistematik kan. Mungkin sebab dia tengok result kita dah kurus kan. Mungkin sebab dia tengok kita macam friendly seller kan. Tapi bila kita dah dapat tarik orang ni, bila dah attract orang ni, dah ramai ni, tapi sistem kita masih kelang kabut, jadi kita pun rasa macam nak buat sales di online tu susah. Sedangkan kita boleh, apa kat mana nama dia? Automate. Kan kita boleh automate. Maksudnya apa? Maksudnya macam mana Kak Mas? Automasi kan? Maksudnya okey macam ni. Kalau kita biasa shopping online,
kan kita shopping dekat Shopee kan, memang dia akan ada payment gateway. Maksudnya nak buat bayaran macam kita dekat apps kita ada payment gateway kan, tekan dekat Maybank to you ke, okey boleh terus bayar. Itu kita automatekan pembayaran. Kalau cara yang lama, bayar nanti kejap, okey buka pula website Maybank to you, bayar dekat situ, screenshot pula bil, pergi balik dekat kita punya apps, tepek pula receipt. Nampak tak maksudnya? Jadi Beacons ni kita dah automasikan dah sebenarnya cara orang nak cari kita ni. Macam gitu. Nak automatekan semua memang sangat lama lah proses tu. Tapi sekurang-kurangnya kita slowly kita upgrade. Kita automatekan dulu cara, kita mudahkan dulu orang cari kita. Gitu. Betul. Sebenarnya Beacons ni bagus, sangat bagus. Saya nampak dia satu yang macam kita nampakkan kita ni profesional lah. Satu, bila kita letak di mana-mana, macam saya boleh jumpa beacon saya di Facebook saya, boleh jumpa di Instagram saya kan. Lepas tu macam orang-orang baru yang kita jumpa kat luar pun, saya banyak juga bercakap dengan orang-orang luar, bagi kad. Kadang-kadang kita pergi bank ke kan, bagi jumpa pegawai tu, kita akan bagi minta nombor telefon, nanti akan WhatsApp awak kan. So first sekali kita akan bagi beacons kita lah. Kan kalau nak tahu tentang lebih lanjut tentang perjalanan akak dalam bisnes, tadi akak dah cerita sikit, awak boleh klik link kat bawah ni. Dalam ni semua akak cerita. Contoh macam tu kan. So jadi beacons ni tak semestinya you letakkan sahaja, tapi you boleh drive orang untuk pergi klik benda tu. Kan. So kena sentiasa remind. Contoh macam Milo, dia nak tukar produk baru ni kan. Dia ada keluarkan aiskrim Milo tu, dia akan selalu marketkan produk tu. Sama juga kita kan. Contohlah kan, kalau misalnya kita kat luar offline, apa yang kita buat biasanya? Kalau kita nak buat prospecting kat luar, kita keluar berjalan ni, lepas tu kita jumpa orang. Macam mana kita nak prospect orang tu? Apa yang selalu kita buat? Apa yang korang selalu buat? Share type sikit. Korang pergi kat luar ni, jalan-jalan pergi kedai, contoh kan, bawa dengan anak pergi pasar raya. Biasanya kalau korang nak buat offline kat luar, apa yang korang buat? Apa gerak kerja korang? Apa yang korang buat? Share. Saya hari ni nak pergi pasar raya, nak pergi Jasco. Okay, saya nak buat prospecting kat Jasco ni. Jalan-jalan sambil bawa anak kan. Apa yang saya akan buat untuk prospecting offline? Apa yang saya akan buat? Jawab. Bawa kad dalam beg. Bawa kad dalam beg, bagi kad. Bawa kad tak bagi kad tak guna. Kan? Business card. Bawa kad tapi bagi kad macam mana? Kan? Jangan bawa je. Bagi kad, betul tak? Bagi flyers, betul? Kan? Bagi flyers. Kita orang yang kita nampak berdepan ni pun kita bagi flyers. Tapi kalau di ruangan online, macam mana kita nak bagi? Macam mana kita nak bagi kat orang? Kita akan bagi kita punya beacons, ataupun kita akan bagi link YouTube kita kan. Tapi senang. Kalau saya nak tengok orang tu, nanti dia kata tengok di link YouTube saya je. Macam tu dalam hati, macam kau bajet retis. Kau dah letak link YouTube kau. Kan? Lepas tu aku tengok kat profile tak ada pun. Kau ingat kau retis? Dah old school. Kepo-kepo minta nombor handphone. Ini memang legend lah. Ini ratu offline ni. Satu hari. Ini tak boleh lawan. Ini bercerita yang tentang orang yang macam malu-malu. Macam Coach Lee. Malu ke? Kak Bida bawa I pergi habis jual. I terkesipu-sipu malu bila dia cerita sama Forever Living. I adalah orang yang pemalu di luar. Kan? Kak Mar pun tahu kalau buka booth dengan dia, aku duduk dia gitu. Ya ke? Ya. Kan nampak je macam ni tu malu sebenarnya. Kan? Okay, lepas tu tak biasa untuk macam serbu pergi kat tempat ruangan yang besar tu, tak berani sangat. Tapi kalau misalnya kita dah set appointment, yang tu 7-800 boleh lock, tak ada masalah. Macam tu kan. Tapi kalau kita di luar, susah lah. Okay, tapi bila kita bercerita tentang online, maksudnya you kena sediakan semua benda-benda ni. Jangan you cakap you tak pandai, sebab hari ni kita dah ajar. Kan? Orang yang sombong adalah orang yang bila kita beri ilmu, dia tak nak buat. Itu adalah orang yang sombong. Kan? Kita dah bagi ilmu ni, buat, belajar, try. Nanti saya akan masukkan benda ni di link YouTube saya. Nak tahu link YouTube saya dah letak beacon tadi. Semua team manager saya. Gitu. Macam tu lah.
Kan? So you jangan, you kena sematkan dalam diri you bila you duduk di online, you kena tahu ramai gila yang kat luar sana tau. Sangat ramai. Kalau buat TikTok tu sampai beribu-ribu kan, kita baru 700, orang dah 7,000 kan. Jadi kena ingatkan, aku bukan artis, okey. Milo pun nak branding pun hari-hari. Aku macam tak buat. Jadi tak boleh lah begitu kan. So online kena sentiasa market kan dan beri. So lepas yang kena buat. Ya. Ada tak percaya kau malu ni? Ada tak percaya kau malu? Yelah malulah. Kan tanya Kak Mal. Dia pernah Tak percaya langsung. Tak percaya juga. Tak percaya langsung. Tak Kak Mal, faham lah. Dia tercakap boleh je. Takkan dia tak Tu tak faham lah. Tengah fikir jap. betul lah, malulah kalau dekat booth tu tanya Cik Rahman kau tak percaya. Kan. Oh dah ada orang follow saya di Instagram. Nampak tak ada Dengan Afila pun. Okay. So korang boleh letakkan semua beacon korang di sini, di ruangan chat ni, supaya yang lain boleh follow juga ramai-ramai. Kita ada berapa orang? Kita ada 68 orang partisipan malam ni. Okay. So korang boleh letakkan korang punya beacon. Nampak tu Kak Mun dah kata I memang pemalu. Memang I dah cakap, percaya. Okay. Kan nampak tak? Tu mereka tu sebagai bukti macam malu lah, okey. Okey. So jadi bila kita malu kita kena banyaklah buat di online. Okey. So itu sahaja kot. Ada penambahan tak? Penambahan tak? Papa Berry? Ada. Okey. Tambah bagus. Korang tambah, yang lain semua kena like. Okay, gunakan, masukkan semua ni ke dalam page, bagi je lah ke semua orang. Boleh buat broadcast kat sini kan. Nanti orang tahulah kat mana korang berada. Okay, kena ingat kita bukan artis. Okay. Okay, Papa Berry itu sahaja kot. So saya serahkan semula kepada Papa Berry. Okey, terima kasih kepada Coach Lin, terima kasih kepada Hakak Alu kita Kak Mar. Jadi insya-Allah dengan ini berakhirlah kelas kita pada hari ini. Memang sangat-sangat rekod, pukul 10.30 dah settle. Kan, memang luar biasa betul. Dan insya-Allah bolehlah malam ni tidur awal kot masing-masing. Dah lah hari tu sampai minggu lepas sampai pukul 1 pagi dia belasahnya. Kan? So hari ni kira balas dendam lah nak habiskan awal insya-Allah. Bagi peluang buat terus. Lupa. Satu lagi next class kita akan bawa Munira, Zakaria Manager Munira, Eagle Manager Munira untuk bawa still tajuk online, sebab kita macam Papa Berry cakap tadi lah, di dalam kelas Coach Lin kita tak cerita sangat tentang produk sebab kelas produk sangat banyak kan, kelas GEP sangat banyak. Jadi kita bercerita macam mana untuk buat duit di online dan offline. Okay? So minggu depan Munira akan jadi speaker untuk tajuk, nanti kita belasah tajuk apa. Berapa watt speaker? Speaker berapa watt? Apa dia? Speaker berapa watt? Sabar je dah. Janganlah, aku dah lah blur malam-malam ni. Kan, so kita akan ada tu. Lagi satu saya nak ingatkan semula tentang kita punya next quarter. Okay, next quarter kita ada speaker yang bukan calang-calang. Okay, saya sebut speaker dia adalah CBM. Sekejap saya buka balik. Okay, korang dah daftar ke belum? Daftar, kena daftar. Dah daftar ke belum? Dah selesai. Sebab kita hari ni kita akan cerita. Daftar. Okay, daftar. Tolong somebody tolong letakkan link pendaftaran dekat ruangan chat ni. Kickstart ni memang kena daftar sebab kali ni tajuk dia memang sangat best. Dia back to basic lah. Iaitu bab bulan benih. Okay. So, dah daftar, tolong siapa boleh tak letakkan link kat situ sebab saya pakai laptop ni tak reti nak paste. Okay, so saya remind balik, okay, kita ada sebenarnya sangat best Kickstart kali ni sebabnya kali ni kita nak mendalam. Kita nak mendalam daripada plan benih, lepas tu macam mana daripada plan benih tu dia bercambah pergi ke plan hutan, lepas tu dia bercambah lagi pergi ke plan pokok buah kan. So kita akan start dengan imitasi pemenang rule 1 sampai 3 yang dibawa oleh CBM Ustaz Din dan CBM Sabri. So kita kita POI. So kita nak belajar macam mana kalau orang-orang baru maksudnya di plan benih macam mana nak seed benih tu, macam mana nak semai benih tu dengan kita berpegang pada rule 1 sampai 3.
So yang bawa ni bukan calang-calang adalah CBM Ustaz Din dan CBM POI. Lepas tu next kita akan bawa Najah. Najah akan bawa tentang creative selling. Okay, bila kita dah semai benih, lepas tu kita nak macam mana kita nak menjual kan? Macam mana kita nak menjual? Dia ada sebenarnya di dalam Kickstart kali ni dia ada tentang 4 core tu tau. So macam mana nak selling, kita pun tahu Najah sangat hebat tentang selling. Sangat faham. Lepas tu Najah akan cerita dan ulas tentang unit selling point tu. Maksudnya macam mana nak jual aloe vera tu, apa yang kena tekankan. Semua Najah akan cerita. EPCM Najah dia akan combine bersama CBM Amalina, okay, untuk tajuk creative selling. Ramai yang tak tahu nak menjual, ramai tak tahu yang nak tekankan point yang mana. So EPCM Najah dan CBM Amalina akan terang. EPCM Najah bukan calang-calang orang. Okay, kalau kita tengok YouTube dia sangat banyak, okay, dengan demo dia boleh lock di online saja. So dia akan bagi tahu apa unique selling point tu yang korang boleh tekankan supaya korang boleh sharp closing. Okay, seterusnya adalah gabungan antara saya dan Mak Maleficent malam tu. Okay. Di dalam tajuk powerful sponsoring. Saya akan cerita kenapa kena sponsor. Dan di bawah saya ada top recruitment pula. Kan dah 2 tahun berturut-turut. Saya akan share juga macam mana kita nak sponsor, macam mana orang nak pergi kat kita. Dari segi online, tip positioning saya akan ajar dalam tu, dan Kak Pida akan masuk lagi. Dia akan cerita macam mana nak pump terus sharp closing. Terus orang tu beli tak banyak cerita, ambil pen terus sign tanda tangan. So itu di dalam terus 1,729 terus pap. Main-main. Kan. Memang buat demo memang akan pegang duit orang. Power. Kan sikit-sikit rasa 2 cc ke 3 cc terus. Paling sikit pun 0.800 cc ataupun 1 cc. Dengar. Mana closing sharp macam tu, terus pegang duit, terus pegang hati dia, terus dia sign, terus dia setuju, terus kita buka apps Forever to You depan dia, sign kan terus. Dan kalau korang tak register, korang tak daftar ataupun masuk kelas yang tak ikut sistem, maksudnya korang dah rugi besar. Ni ada 500 je kan? Amaran. 500 je kan Kak? 500 pack sahaja. Dia tak ramai 500 kena cepat. Kita takut tiket dah sold out, korang dah tak boleh masuk. Okey, sebab dia punya speaker bukan calang-calang. Kak Pidah memang powerful buat sponsoring. Kau jangan cakap dah sampai CBM pun sponsor memang hebat sangat. Dengan rukun kepo 21 hari. Saya tak boleh cerita banyak sangat, nanti habis bocor. So korang kena daftar. Kan? Betul, tak ada rakaman, so kena attend. Kena macam mana Eksklusif. masuk. Kau kena duduk dalam tu baru kau tahu. Baru kau rasa macam meremang beroma. Kau rugi tak nak ikut sistem, orang nak buat highway, follow je. Okay. Lepas tu bila dah sponsor dah ramai-ramai sponsor, maka diorang dah jadi manager. So bila dah jadi manager, macam mana nak control? Macam mana nak jadi manager? Itu speaker bukan calang-calang orang juga. EPCM Cikgu Ayu. Yang tahun lepas dah bawa 1, 2, 3 orang. Kan? 3 orang CBM. Last year dah bawa. So dia akan cerita macam mana nak train solid manager terus jadi macam CBM. Bukan calang-calang ya. Cikgu Ayu ni, EPCM Cikgu Ayu, dan dia akan bergabung dengan CBM Syahrul. Okay. CBM Syahrul, Abang Syahrul kan. Yang sangat polat, yang sangat lembut, boleh jadi CBM macam mana. Kan. So diorang akan ceritalah skill di dalam tajuk Solid Manager Blueprint. Kalau dia jadi manager, kena duduk kat solid. So macam mana dia akan cerita. Okay. So bila dah jadi manager, dah jadi solid, dah jadi solid, so kita akan didedahkan tentang bonus plan. Bukan calang-calang juga orang dia, adalah Sapphire manager kita, iaitu PCM Fiona. Baru naik Sapphire manager. Dia memang layak untuk bercerita tentang bonus plan. Sebabnya royalty dia dah bertukar jadi 743. Kan, bukan 632 lagi.
Tukar sudah jadi 743. So dia akan bergabung dengan CBM Rawani yang duduk santai-santai di rumah, bekas ex-engineer yang sekarang gaji dah berdouble-double. So diorang ni akan cerita tentang memahami bonus plan. Okey. Lepas tu kita ada penutup oleh bukan calang-calang, penemuan jati diri. Macam mana walaupun kau dah jadi JLT, kau tetap ada nilai dalam diri. Itu yang akan dibongkarkan oleh RPCM Youth Leader dan CBM Mary dalam tajuk penemuan jati diri 3 nilai. Okay, so kena daftar cepat-cepat supaya korang faham apa yang kami nak sampaikan pada next Kickstart. Okay, so daftar ajak semua PNM. Daftar cepat-cepat. Okay, so itu sahaja. Saya serahkan semula kepada Papa Berry. Kalau Kak Vida tambah. Lilin, Kak Vida tambah sikit lagi pun. Sila. Korang semua tambah. RM20 tu yang korang bayar, korang akan dapat redeem tau. Dapat redeem yang Sifu sediakan. Contoh yang lepas Sifu bagi kita macam satu buku yang kita boleh tulis kat kita punya impian kat situ, dream board kita kan. So RM20 komitmen ni pada Kak Vida lah. Kalau korang kata mahal, Masya Allah, teruk sangat lah. Sebab 13 orang speaker bukan calang-calang yang bagi ilmu saja all out dan dia tak ada simpan-simpan lagi. Dia habis bercahaya cara dan teknik skill semua. Ilmu yang macam ni lah untuk orang-orang baru kena tahu. Sebab apa tahu? Sebab orang baru bila dia dah jadi VIP, dia tak tahu rentak, dia tak tahu cara. Dia kata aku dah turun RM1,730 tapi aku nak buat apa aku tahu memang kena kepo-kepo tapi caranya macam mana? Apa yang nak dikepokan? Mungkin ilmu produk tak ada. Kan, cara dah ada ilmu produk ni, tahu demo, tahu nak cakap pasal kebaikan aloe vera gel, RTC dan sebagainya, tapi tak tahu skill macam mana nak marketingkan dalam online tu. Jadi nak kat situ ada EPCM Najah, perasan tak? So kemudian macam mana bila dah selling tapi tak pandai pula nak sponsor. Orang cakap buat networking kena sponsor. Sebab bila selling aja dapat cash aja. Kalau nak passive income, tidur pun duit masih masuk, kena bina network. Jadi gabungan mantap kami berdua. CBM Izalin dengan CBM Siti Rafida. So korang sebagai anak buah kita orang, kalau korang tak support, siapa lagi nak support? Sebab kita nak bagi ilmu, orang lain berebut-rebut daftar nak masuk. Kak Fida, rukun kepo. CBM Izalin, first timer dah 2.5k achiever. CBM, gila ada EPCM Najah, ada Fiona Bonza, ada lagi Cikgu Ayu. Ada pula lagi youth leader tak nak masuk. Orang berebut-rebut. Korang tahu tak, kat luar sana, FB orang ramai terinspirasi dengan Kak Fida, dengan Izalin, dengan korang juga yang dah ada proven kejayaan, berebut-rebut orang lain punya downline. Tapi downline sendiri tak nak sama-sama daftar untuk support dia punya leader, mentor dia, bagi talk. Sedangkan kita nak bagi all out ilmu tu. So ibaratnya macam Kak Fida nak bagi susu yang banyak pada anak-anak cucu cicit Kak Fida supaya anak cucu cicit Kak Fida ni kenyang. Tapi dia tak mau. Kan? So kenalah daftar sebab RM20 tu pada Kak Fida, Masya Allah. Beli beras pun tak cukup nak. Tu je. Dah. Cukup lah tu. Papa Berry, silakan. Okay, so terima kasih kepada CBM Lin, terima kasih kepada CBM Pida. Ya betul, 13 hari bulan Julai. Lock the date, pastikan anda... Bulan Julai, Papa Berry. 3 Julai. 3 Julai. Oi, 3 Julai. Dah nak dekat dah. Memang dekat lah ulama. Lagi 13 hari, Masya Allah. Weh, aku tak sembang lagi. Tak, aku sembang je, tak ada halnya. Okey, tak apa, tak ada hal. So... MC hebat malam tu. Siang tu. Saya lupa perkenalkan MC hebat kita Papa Berry malam tu. Ya Allah, macam mana tertinggal bulan. Sebenarnya ada 3 orang kan. Dah Papa Berry MC terhebat alam maya. Viral pula tu sekarang kan. Masih viral. Kau rugi kau tak masuk. Aku set mati MC tu masalahnya. Kontrak kiamat tu. Okey, terima kasih pada Lin, terima kasih CBM Lin, terima kasih pada CBM Pida. Betul, Kickstart kali ni you all kena masuk. Terutama yang baru-baru ataupun yang tak berapa baru pun tak apa. Sebab ada ramai je yang tak berapa baru.
tapi dia macam orang baru. Sebab apa dia tak bergerak-gerak pun ada juga. Ada juga yang tak berapa, yang baru tapi bergerak laju. Tetapi tetap kena belajar juga sebab kadang-kadang you all bergerak terlampau laju sampai you all tertinggal fundamental, tertinggal benda-benda yang asas. Jadi kelas Kickstart kali ini CBM juga menyertai sebagai peserta, bukan sekadar bercakap. You all akan tengok nanti CBM lah orang yang terawal untuk daftar sebagai peserta sebenarnya. Sebab apa? Sebab mereka memang sentiasa akan cuba menimba ilmu. Bak kata CBM PIDA tadilah, semua orang berebut tahu untuk dapatkan ilmu-ilmu daripada mereka ini. Sebagai contoh, orang berebut, macam tim lain, best lah kita ada Mark Maleficent, Siti Rafida. Best lah kita ada Ezlin. Tim lain pula, kita best lah ada Yusrida sebagai contohnya. Tapi kadang-kadang itulah dia. Downline sendiri dia tak support. Kalau boleh, kita sebagai rangkaian di bawah CBM Siti Fida, kan, kita sama-sama join, kita support dan bukan sekadar kita saja join tapi tarik sekali tim kita. Yang ni bukan untuk prospek yang ni bukan untuk prospek. Tarik sekali tim kita terutamanya yang memang beraspirasi nak buat bisnes, yang tengah semangat tu, yang baru jadi VIP semalam, yang baru jadi VIP minggu lepas, yang baru berkira-kira buat 5 sisi, yang tengah semangat sekarang ni membarakan, kita pegang ubun-ubun panas, siap keluar api lagi. So kita kena tarik puak-puak macam ni untuk join Kickstart, sebab kalau kita cakap dia macam ni lah. Bak kata Shim yang tadi. Actually ni ayat Jack Ma, tapi ayat kata Shim tadi kat status dia. Kan, ketika kamu tiada apa-apa, kata-kata bijakmu kedengaran seperti kentut. Tetapi bila kamu sudah berjaya, kentutmu begitu berinspirasi bunyinya. Jadi kan, sementara korang belum berjaya, korang cakaplah sepower mana sekalipun, dia akan anggap bunyi macam pernet. Tu je. Tapi besok kalau you all dah berjaya macam Lin, dah macam Pida, dah macam Yusrida, dah macam Najah, dah macam Sifu, dah macam Kak Ju sebagai contohnya. Masa tu, minta maaf cakap, korang terkincit sikit pun, luar biasanya kincit dia. Macam tu lah kiranya. Jadi gunakan sepenuhnya, tuan-tuan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat saya, adik-beradik, cucu di sini, peluang yang ada pada Kickstart pada 3 bulan Julai ni nanti, insyaAllah. Sebab ilmu yang kita akan dapat sangat-sangat luar biasa. Okey, sebelum kita berlalu, betul saya salah seorang MC, ada 3 orang MC, iaitu saya sendiri, and then kemudian kita ada Eagle Manager Izzati kan? Dan juga Eagle Manager Mariam. So, Mariam Manager ke Eagle Mariam Eagle Manager ke dah CBM dah? Aku lupa dah. Entah, Kak Vida dia dah CBM ke belum kan? Mariam CBM ke belum? Eagle. Mariawati. Mariam. Zaujah start mana tengok dah? Belum dia Eagle. Okey, tak apa. Yang pentingnya memang barisan MC itulah 2 bunga dan 1 kumbang. Tolonglah bagi sokongan pada kumbang yang seketul ni masalahnya. Korang tahu tak aku jaga siapa? Kan, MC lain okey jaga macam jaga para speaker sebagainya. Saya kena jaga opening, saya kena jaga closing dan saya bertanggungjawab untuk tolong tee up bak Yusrida akan meletup komputer tu. So aku tak tahu nak buat macam mana sekarang ni. Yusrida ada WhatsApp aku awal, dia kata, "Pak Is, sekarang ni kau standby lah bang. Nanti apa-apa kan kau bagi bakar semua." Aku nak bakar macam mana lagi Yus? Aku bakar je lah macam mana sekalipun. Pening pula aku kena memikirkan dia. Tapi insya-Allah kita buat semua ini sebab kita nak semangat kalau boleh biar semua orang itu membara dalam tu. Ya Allah, kalau ikutkan memang insya-Allah lah kita akan pastikan Kickstart kali ini Kickstart yang paling meletup dan yang paling orang kata apa padulah insya-Allah. Apatah lagi bila Mark Maleficent dengan Ezili bergabung. Lagi luar biasa insya-Allah. Baik. Macam biasa jangan lupa besok pagi 10.30 pagi kita ada tepayaki. Jangan lupa menatang Allah tu, bawa prospek masuk. Tu boleh buat prospek. Bawa prospek masuk, bawa tim kita masuk, kita sendiri masuk kalau boleh. Tak semestinya ke sharing, dengar saja pun tak apa, tak ada masalah, insya-Allah ambil inspirasi sebab kadang-kadang ada cerita orang-orang di situ yang sama macam cerita anda. Begitu boleh ambil inspirasi di situ. Dan malam besok pula macam biasa kita SGA dengan manager masing-masing. So dapat tahu daripada manager anda secara asasnya besok nak buat apa dan sebagainya. Tim saya jutaan helang macam biasa, tolong rujuk dekat akademi. And then kemudian pada hari Selasa malam Rabu kita ada system day seperti biasa. And then Rabu malam Khamis insya-Allah kita akan ada kelas produk bersama-sama AM Faizal. And then hari Khamis ni ada apa Bida? Hari Khamis 27 betul? Ya. Ada apa tak? Biasa kau buat kan? Tu, rasa macam ada training ni. Kita ada jadual kan bulan setiap Khamis tu untuk 2 bulan ni, bulan ada dah Kak, dah habis. Dah habis ni?
Dah habis. Kita akan jumpa next lagi dengan Tania pada awal. Ya. Dengan Tania. Maknanya Khamis minggu ni tak ada apa-apa kelas tapi boleh diisi dengan apa. Tapi saya yakin CBMP dah memang ada idea. Aku tak ada kelas malam ni, pandai-pandai lah aku buat jumpa ke, borak-borak kosong ke macam dulu. Tak ada kelas tapi borak-borak kosong, buka saja sembang-sembang. Lalakan jadi kelas secara tak rasmi. Biasa macam tu lah. Okay. Hari Rabu siang, lupa pula saya cakap ada terpayakin dengan Datuk sekali lagi. And then macam biasa jalan-jalan kita sumbat semua tim kita dalam kelas-kelas kita, insyaAllah. Kelas-kelas kita semua percuma. Tolonglah guna. Kalau you all nak dapat ilmu macam ni dekat luar, kena bayar RM9,999. Kena bayar RM14,999. Selepas diskaun RM15,999. Tu lepas diskaun tu. Kan? Kalau tak diskaun murah lagi, lepas diskaun mahal sikit. Tapi dekat Forever Living dengan kisah-kisah kejayaan terbukti, orang dapat income 50, 60 ribu, 40 ribu sebulan, you all dapat semua ilmu ini sama ada free ataupun dengan yuran yang sangat minimal. RM20 bang, aku beli ayam pun tak lepas ekor masalahnya. Kan? Jadi gunakan sebaiknya apa yang kita ada pada hari ini. Okey? Sekali lagi terima kasih kerana menyertai minggu depan bersama-sama dengan Eagle Manager Munirah dengan tajuk yang lain pula insya-Allah. Jadi saya mewakili penganjur, saya mewakili semua pihak dalam ini memohon ampun maaf atas segala salah silap. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang lain pula pada saat akan datang. Kita tutup majlis kita dengan bacaan umul kitab. Bacaan dengan umul kitab lah dengan bacaan tasbih kifarah dan surah As. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abeno, macam biasa tolonglah ambil gambar. Mana Abeno ni? Tak nampak lah tulisan ni. Abeno, adakah anda berada di keberadaan itu? Abeno ni tak nampak ni. Ke Abeno? Mana? Abeno? Mana Abenonya? Nama ada, orang tak ada. Aku pegang botol argi je lah. Siapa yang tak gambar ni? Alamak. Aku dah tangkap. Abeno diam lah. Aib dah Abeno ni pula. Dah raib. Dah buka kamera korang. Aku nak tak gambar ni. Kau garang. Tukang tak gambar garang. Hari ni MC dah penat. Hari ni penat cakap. Aku cakap yang tadi kot. Dengar dah rahang dia tu. Lepas ni ada 3 page mah. Lepas ni kalau siapa-siapa nak stay, pandai-pandai korang lah. Nak borak-borak ke apa-apa lebih awal kan. Tapi macam mana keluar lah, tak masalah. Kejap ya, page pertama dah siap. Aku nak save sekejap. Lambat belum datang lah nak save. Aku selaku host nak keluar dah. Nak buat TikTok. Kopi. Kelas 1. Okey, kejap. Kita pergi ke page yang kedua. Semuanya nama belaka sekarang ini. So, bukan kita lah maksudnya. Masuk kita. Okay. Nama saja kita mula-mula sekali ada Adia, lepas tu ada Zila, Cikgu Ain. Lepas tu kita ada Norzila, Syairah Hani, lepas tu kita ada Brad Pitt, kita ada John Travolta, semua ada. Kak Fida pegang buku apa tadi tu? Buku ni buku dari Page yang ketiga yang terakhir. Alright, anak. Weh, gitik benda kau. Ni dia. Cantik. Buku masa Kak Fida ambil Alhamdulillah. kat Dubai. Kak Fida pergi center kat Dubai, Kak Fida beli. Oh, cantik. Dah gambar aku dah gambar dah. Mana-mana korang lah. Dalam dia Kak, tengok Kak dalam dia. Dalam dia Kak, ada apa? Dia macam ni juga sama je, tapi dia kata orang tu dia tarikh-tarikh dia tu lah. Cuma tarikh ni tahun 2017 kan. Planner lah. Planner kot ni. Dalam ni Kak Fida buat buku. Mesti best kan buat koleksi buku. Kak Fida ada tak silap ada 3 yang Kak Fida beli kat center yang berbeza-beza buku dia ni. Yang ni Dubai lah. Yang ni Kak Fida paling suka sebab dia cantik gila. Cantik. Itulah. Kita nampak macam produk apa tu? Okay. Ada aloe vera gel. Kak Fida yang hari tu Kak bagi saya buku coklat tu, itu tempah Tu Kak Fida tempah. Tahun depan kita boleh buat lah Kak. Buat awal. Sebab dalam dia ada macam senang kan nak rujuk, ada 3 konsep. Tengok juga hari tu dekat Lin. Ada gambar CEO. Okey tempah. Kalau nak lagi tak buat.
Kan? Boleh juga nak tempah tu, nak join Cantik juga kan? tempah. Boleh bagi hadiah. Betul bagi hadiah kat 5cc. Kelas dah habis tau, saya dah keluar-keluar, tak ada masalah. Kau tak kira? Kau Dah- kira lah dulu. Halau. Sebab aku ni tahu banyak orang bawang awal lagi kot baru 10.50. Kak Vida rasa nak pergi makan dah lapar. Betul lah, belum padahal dah makan dah tadi ni aku ni, ya Allah. Aku belum. Makan je kecil, tak apalah Kak Bina kurun. Okay. Jom kita balik. Jom buat TikTok. Okay, bye. Kira Assalamualaikum. Nak buat Bitcoin. Bye-bye semua. Terima kasih Kak Mar. Dalam Kak kelas Mar. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Warahmatullahi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Bye-bye.